Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, alhamdulillah, malam ini kita nak dengar tazkirah dari Ustadz Auni yang bertajuk Sunnah-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada umatnya. Di antara sunnah tersebut ialah anjuran mengucapkan kata-kata yang baik kepada seluruh orang. Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada semuanya. Baiklah, mari kita simak tazkirah Ustadz Auni. Shallu ala Nabi Muhammad. Secara umum, bila kita memperkatakan tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara rata-rata kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kira kita semua yakin, kita semua percaya antara dua benda ataupun dua perkara yang diperturunkan ataupun diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya ialah merujuk kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu berisi kalam dan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah-sunnahnya, sama ada menerusi sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah dan juga takrir-takrir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna sebagai bahan, guna sebagai media untuk mencari petunjuk dan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan guna untuk kita sebagai hamba-Nya bagaimanakah kita hendak bermuamalah ataupun berinteraksi dengan kedua-dua sumber tersebut dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling benar dan dengan cara yang paling sahih. Walau bagaimanapun kita boleh menjelaskan dan mengupaskan secara umum, rata-rata kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat adanya kepelbagaian, adanya variasi, adanya keberagaman. Bagaimanakah dalam konteks umat Islam itu sendiri di dalam bermuamalah ataupun menyikapi kedua-dua sumber warisan yang kita sama-sama yakini dan percayai. Secara sederhana, mungkin golongan yang kita boleh sebutkan antaranya sebagai sekadar pembaca kepada ayat Al-Quran semata-mata ataupun pembaca kepada sunnah-sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Dan yang paling baik, yang paling hebat, yang paling excellent, ada sebahagian daripada konteks umat Islam itu sendiri yang mencari-cari, yang menyelidiki, yang cuba mengkaji, menyelami dan lebih jauh menganalisa dari sudut dan dari sisi kemukjizatan, dari sudut kehebatan, dari sudut keluarbiasaan yang terkandung di dalam kedua-dua sumber warisan tersebut. Dan inilah apa yang ingin saya bicarakan pada malam ini, telah dilakukan oleh salah seorang saudara seagama kita yang sama akidah dengan kita, iaitu merujuk saudara Abdin Naim Kahil.
sekali lagi saya sebutkan namanya Saudara Abdin Naim Kahil, yang mana beliau telah menghasilkan satu karya, satu buku ataupun satu kitab yang bertajuk Rahsia-Rahsia Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam buku tersebut mengupas di antara cantuman ataupun memadukan di antara ayat-ayat Al-Quran, memadukan di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dimadukan ataupun dicampurkan dengan penemuan-penemuan dan penelitian-penelitian ilmiah yang penting pada zaman kita, pada zaman sekarang, untuk membuktikan kehebatan dan kemukjizatan yang terkandung di sebalik ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira buku ini amat baik untuk saya dan juga kepada saudara-saudari, tuan-tuan pendengar di luar sana untuk memiliki buku tersebut, kerana di dalamnya berisi banyaknya bahan-bahan fakta, banyaknya ilmiah-ilmiah, banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang berkait rapat dengan perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan untuk hal tersebut, kita harus memahami bahawa umat Islam pada hari ini bukan setakat memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat disiplin, ilmu-ilmu Islam semata-mata, tetapi seharusnya umat Islam sama-sama menguatkan dan memperkukuhkan ilmu-ilmu yang bersifat akliyah, atau kita namakan sebagai ilmu-ilmu intelektual. Gunanya untuk apa, tuan-tuan? Gunanya untuk kita dapat memahami agama Islam yang kita sama-sama anuti ini dengan lebih baik. Baik, buku ini sebenarnya di samping cuba disebarkan untuk pengetahuan dan ilmiah kepada saudara seagama, kepada umat Islam, buku ini juga antara perancangan beliau ialah untuk memaparkan kehebatan ilmu-ilmu Islam dari sudut kemukjizatan daripada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kacamata masyarakat barat. Kerana citra Islam dari sudut pandang ataupun dari sudut kacamata masyarakat barat adalah merujuk kepada agama teroris. Islam ini seolah-olah digambarkan mundur, Islam digambarkan terkebelakang, Islam digambarkan sebagai kuno dan sebagainya. Dan banyak lagi aspek-aspek yang berupa kecaman, hujuman, fitnah-fitnah yang tidak berasas dan bertanggungjawab yang telah dilemparkan, yang telah dihamburkan oleh musuh-musuh Islam sepanjang sejarah. Walau bagaimanapun saya mengira beliau mempunyai otoriti, beliau mempunyai kelayakan dan integriti di dalam menuliskan hasil karya beliau yang saya anggap besar dan begitu bererti dan bermakna sekali. Kerana apa yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, saudara kita yang bernama Abdin Naim Kahil ini adalah merupakan seorang saintis, dan beliau juga adalah merupakan seorang da'i, seorang pendakwah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau merupakan seorang penemu kepada sistem angka 7 di dalam Al-Quran. Dan di samping itu juga beliau merupakan seorang penulis yang telah menghasilkan
banyaknya karya-karya. Dikatakan beliau telah menghasilkan lebih daripada 20 karya di dalam pelbagai dimensi keilmuan Islam. Dan begitu juga telah menghasilkan satu buklet yang mengandungi 30 bentuk kemukjizatan di antara ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu saya mengira beliau mempunyai prioriti untuk mengupas dan mengulas halnya seperti yang kita bicarakan pada malam ini. Dan antara bab-bab yang disebutkan di dalam buku tersebut berkenaan dengan rahsia-rahsia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang teramatlah banyak. Tetapi untuk pada malam ini saya memilih satu judul ataupun satu bab, iaitu berkenaan dengan rahsia di sebalik anjuran mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan bersedekah. Baik, secara umumnya di dalam konteks agama kita Islam itu sendiri sebenarnya banyak ditekankan konteks pengajaran, sama ada yang melibatkan perkara-perkara yang besar ataupun perkara-perkara yang kecil. Dan antara yang ditekankan ialah konteks mengucapkan ataupun menyampaikan ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, sama ada kepada orang lain ataupun individu yang lain. Dan dalam konteks ini kita juga menganggap bahawa hal tersebut, apa dia hal tersebut? Pengucapan kata-kata yang baik, menyampaikan kata-kata yang baik adalah seperti seolah-olah kita memberikan sedekah kepada saudara kita yang lain. Dan alhamdulillah, subhanallah, hasil daripada penelitian-penelitian, hasil daripada penemuan-penemuan yang kita boleh dapati pada hari ini, hasil daripada karya ahli-ahli akademik, ahli-ahli saintis dan sebagainya, bahawa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik juga memberikan sedekah kepada orang lain mempunyai efek ataupun mempunyai kesan kepada kepribadian seseorang ataupun kepada pengaruh otak seseorang. Dan bila kita bercakap ataupun berbicara mengenai penuturan ataupun pengucapan kata-kata yang baik, sememangnya hal ini bersifat umum dan kita boleh memberikan pengkategorian atas hal tersebut. Dari sudut apa mengkategorikan perkataan-perkataan yang baik tadi? Ada sebahagian ulama yang telah memberikan kategori, di antaranya sebagai contoh yang mudah untuk difahami oleh saudara-saudara pendengar di luar sana. Antara pengucapan yang baik ialah menyampaikan ilmu pengetahuan, berteraskan kepada nas-nas Al-Quran, berteraskan kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berteraskan kepada kepelbagaian disiplin ilmu Islam yang lain kepada saudara kita adalah merupakan termasuk di dalam kategori pengucapan perkataan-perkataan yang baik. Begitu juga bila kita berhadapan dengan saudara-saudara kita secara biasa, secara umum, bila kita mengucapkan ataupun menuturkan perkataan-perkataan yang baik yang boleh mendatangkan kegembiraan pada hatinya, yang boleh mendatangkan kesenangan pada jiwanya. Dan begitu juga pengucapan perkataan-perkataan yang baik bila kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang berkemungkinan, yang mana dia ini ditimpa musibah,
dia ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kiralah musibah ataupun ujian di dalam bentuk yang mana. Mungkin berlakunya kematian, mungkin berlakunya kemalangan, mungkin berlakunya kecelakaan dan sebagainya. Dan untuk tempoh dan waktu tersebut, kita sebagai saudaranya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dari sudut menyabarkan beliau terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah ke atasnya, memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan saranan-saranan dan pengucapan yang baik ketika seseorang saudara kita ditimpakan ujian ataupun musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga di dalam kategori pengucapan perkataan-perkataan yang baik. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa pengucapan dan perkataan yang baik ini dapat memberikan efek, dapat memberikan kesan kepada psikologi, kepada otak manusia lain, kepada kepribadian manusia lain. Sama seperti halnya dia menceritakan tentang pengaruh yang begitu besar, pengaruh yang begitu berkesan, sama seperti pengaruhnya dalam keadaan seseorang yang baru menerima ganjaran, seseorang yang baru menerima upah, seseorang yang baru menerima penghargaan ataupun gaji hasil daripada kerja keras yang dia lakukan sebelum ini, ataupun daripada hasil upayanya sebelum ini. Ini adalah gambaran cuba untuk mencantumkan dan memadukan keadaan psikologi, jiwa dan perasaan manusia bila kita mengucapkan kalimah-kalimah dan perkataan-perkataan yang baik kepada seseorang. Itulah yang dirasai oleh jiwanya, itulah yang dirasai oleh perasaannya, sama seperti bila menerima hadiah, bila menerima wang, bila menerima sanjungan, bila menerima penghargaan daripada orang lain dan sebagainya. Dan inilah kemungkinan kebarangkalian yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, bahawa kata-kata yang baik ataupun pemberian maaf yang baik kepada saudara kita yang lain itu adalah lebih baik daripada kita menyampaikan atau memberikan kepadanya sedekah. Dan dalam masa yang sama, pemberian sedekah itu diikuti oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan hati ataupun perkataan-perkataan yang menggoreskan jiwa dan perasaan si penerima. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, merujuk ayat 263, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, pengucapan perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf kepada orang lain ataupun kepada saudara kita, khairun, itu adalah jauh lebih baik, min sadaqatin yatba'uha azza, daripada sedekah yang diberikan oleh kita kepada mereka ataupun sedekah yang diberikan oleh kita kepada penerima, yatba'uha azza, yang diikuti oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan hati si penerima, perkataan-perkataan yang menggores jiwa dan perasaan si penerima, seolah-olah tergambar dan terbayangkan bahawa dia benar-benar memerlukan kepada harta ataupun pemberian kita tersebut. Dan apa yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan pada malam ini
ialah di dalam salah satu site BBC ada disebutkan seorang ahli ilmuwan Jepun mengatakan bahawa pujian yang kita ucapkan kepada seseorang ataupun pujian yang kita ucapkan terhadap orang lain memiliki kesan dan memiliki efek yang sama seperti yang dihasilkan ataupun ditimbulkan oleh penerimaan harta kepada seseorang di dalam mengaktifkan pusat kecekapan di dalam otak ataupun sel neuron manusia. Dan hasil ini diperolehi daripada riset yang dilakukan oleh Institut Nasional Jepun dalam ilmu fisiologi, dan hasil daripada riset ini semakin memperkuatkan dan mempertegaskan bahawa hipotesis seseorang memperolehi kekuatan jiwa, pengukuhan nurani ataupun perasaan ketika reputasinya berada di dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang stabil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Norihiro Sadato dari Institut Nasional Jepun untuk ilmu fisiologi ini mengatakan bahawa riset ini menunjukkan bahawa reputasi baik akan melahirkan satu perasaan yang hampir sama ketika seseorang menerima penghargaan, menerima ganjaran, menerima hadiah daripada orang lain. Dan tim ataupun pasukan ini melakukan risetnya dengan menggunakan pemotret otak yang kita kenali hari ini di dalam ilmu sains sebagai MRI, iaitu Magnetic Resonance Imaging, yang digunakan untuk meneliti dan memantau aktiviti otak manusia. Masya Allah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari cuplikan tazkirah tersebut? Kita harus senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak kepada saudara kita. Karena kata-kata yang baik ataupun pemberian maaf yang baik kepada saudara kita yang lain itu adalah lebih baik daripada kita menyampaikan atau memberikan kepadanya sedekah. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di malam selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada kerabat, kepada teman, kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.